Ada tikus mencari makan, mencari jalan banyaknya cara. Salam manis saya tuturkan sebagai salam pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hazina binti Muhammad Arifin, pelajar PPI SMP Jun 2022. Unit PM2 ingin membentangkan tugasan 2 untuk subjek GPPI 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Adakah anda semua perasan bahawa pada era yang sebelum moden ini, generasi muda mengalami banyak masalah literasi. Walaupun murid telah menerima pendidikan formal di sekolah, namun masih terdapat murid yang tidak mampu membaca. Pelbagai faktor yang boleh dikaitkan dengan masalah tersebut, antaranya faktor luaran dan faktor dalaman murid itu sendiri. Faktor luaran ialah keadaan fizikal atau persekitaran pembaca. Faktor fizikal seperti kecacatan penglihatan, pendengaran dan sebagainya menyebabkan ketidakupayaan membaca. Faktor persekitaran juga penting kerana sekiranya keadaan bilik kurang kondusif dan murid tidak dapat untuk membaca dengan selesa. Faktor dalaman juga mendorong masalah membaca seperti berpunca masalah kognitif dan psikologi. Faktor dalaman yang mempengaruhi masalah pembaca dari aspek intelektual seperti kecerdasan, kebolehan berbahasa dan pengalaman sedia ada pada diri pembaca itu. Bagi menangani masalah literasi membaca ini, saya telah mencipta alat bantu mengajar yang mampu membentuk murid untuk meningkatkan kemahiran membaca mereka. Ayuh kita lihat apakah alat bantu mengajar saya itu. Produk yang saya cipta dipanggil SmartWheel suku kata. Anda semua boleh lihat dalam gambar ini. Produk tersebut berbentuk seperti tayar, iaitu berbentuk bulat dan dihiasi dengan pelbagai gambar yang menarik dan beberapa buah suku kata di tepi bulatan tersebut. Ayuh kita lihat bahan dan cara penghasilan produk ini.
Antara objektif produk ini ialah produk ini dapat membantu murid untuk membaca dan mengenal serta menyebut suku kata bagi sebutan yang betul dan tepat dengan pertolongan guru. Dengan menggunakan produk ini, murid bukan sahaja dapat belajar untuk membatas suku kata, malah mereka dapat belajar meningkatkan kemahiran koordinasi tangan serta mereka dapat menyentuh dan memusingkan produk tersebut. Produk ini dapat membantu murid, khususnya murid-murid yang mempunyai tahap penguasaan bahasanya masih rendah dalam membaca suku kata. Malah, produk ini dapat menambah pembendaharaan kata murid dengan menggunakan gambar-gambar yang menarik. Seterusnya ialah lingkungan umur yang sesuai. Murid berumur antara 9 hingga 8 tahun ialah umur yang paling sesuai untuk produk alat bantu mengajar ini. Umur ini sesuai untuk mempertingkatkan lagi ketajaman penglihatan, menajarkan daya ingatan, koordinasi psikomotor dan latihan bahasa pertuturan. Bukan sahaja itu, umur ini merupakan umur yang sesuai bagi menyediakan kanak-kanak untuk ke peringkat bacaan awal atau bacaan asas. Siapa boleh menggunakan produk ini? Guru dapat mengajar kanak-kanak menyebut suku kata menggunakan alat bantu mengajar ini secara formal di dalam kelas. Seperti kita tahu, guru berperanan untuk membina alat bantu mengajar yang sesuai dengan tahap pemikiran kanak-kanak. Oleh itu, guru-guru, para pendidik dapat menggunakan alat bantu mengajar ini dalam pembelajaran dan pengajaran. Ketika itu, kerana produk ini amat sesuai untuk meningkatkan tahap literasi murid-murid tersebut. Selain itu, guru dapat menilai tahap pemikiran dan kecerdasan otak murid menggunakan produk ini. Mereka mampu menilai dan membantu murid untuk mengetahui masalah literasi bahasa tersebut. Di rumah pula, ibu bapa dapat memainkan peranan mereka dalam mengajar anak-anak untuk mengenal ajak-ajak menggunakan produk ini. Ibu bapa mampu menggunakan gambar-gambar yang bertemakan haiwan, alat tulis, tempat dan waktu bagi mengajarkan anak-anak mereka secara tidak formal. Di samping itu, ibu bapa dapat menerapkan suasana belajar yang menyeronokkan di rumah ini serta dapat meningkatkan motivasi anak-anak mereka untuk belajar. Selain itu, terdapat banyak kelebihan produk ini. Antara kelebihan produk ini ialah dapat menarik minat murid untuk belajar kerana murid dapat menyentuh bahan secara nyata sekaligus merangsang pemikiran murid. Selain itu, proses pembelajaran dan pengajaran akan lebih menarik kerana boleh melibatkan bahan autentik. Di samping itu, dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga apabila melakukan aktiviti ini di rumah. Selanjutnya, aktiviti ini dapat melatih murid untuk memberi fokus kerana murid perlu menggerakkan suku kata bagi membentuk satu perkataan. Akhir sekali, dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menggembirakan dan menyeronokkan. Tempoh bagi menyediakan produk ini hanyalah selama 2 jam dan kos yang digunakan hanyalah untuk cardboard iaitu harganya serendah RM3.50 dan kertas warna RM3.90 dan gam iaitu RM2. Baiklah, sekarang ayuh kita lihat bagaimana produk ini dapat dikaitkan dengan aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia. Bagi Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM ini telah menjadi panduan dalam pembuatan produk alat bantu mengajar ini kerana telah mengikut kepentingan dalam mencapai suatu standard yang memuaskan. Dengan mengikut SKP ini, guru dapat membuat penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan murid serta dapat melakukan penambahbaikan. Jika dilihat dengan menggunakan produk ini, guru dapat melakukan penilaian ke atas murid ketika melihat murid-murid tersebut bermain permainan itu. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2010 ada mengatakan bahawa pengajaran dan pembelajaran diambil kira dalam pelan tersebut. Dalam produk ini, guru merancang dan melaksanakan proses PDP yang berkualiti tinggi dan bersungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimal secara berterusan. Selaras dengan pelaksanaan Pelan Pendidikan Malaysia, PPPM, SKPM ini telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. SKPM telah ditambah baik dan dikenali sebagai Standard Kualiti Pendidikan Malaysia 2, SKPMG 2. Dalam SKPMG 2 ini, berlaku penambahan terhadap 5 standard namun masih mengekalkan standard SKPM 2010.
Produk ABM ini turut berteraskan dalam pelan SKPM-MG2 tersebut kerana guru sebagai perancang menunjukkan bahawa guru merancang pelaksanaan PDPC secara profesional dan sistematik, misalnya menjadikan sumber iaitu alat bantu mengajar ini. Guru sebagai pembimbing dibuktikan apabila guru menjadi pembimbing kepada murid-murid ketika melaksanakan pembelajaran dengan produk ini. Murid sebagai pembelajaran aktif di mana dapat dibuktikan kerana murid inilah yang akan menyelesaikan puzzle dalam produk ABM ini. Seterusnya kita pergi lihat pada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Terdapat 3 gelombang. Gelombang pertama bermula pada tahun 2013 hingga 2025 yang memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Produk yang dicipta ini telah berteraskan gelombang ini, di mana guru akan memberi fokus kepada kemahiran utama iaitu mata pelajaran teras yang digunakan ialah Bahasa Melayu. Produk tersebut telah dicipta bagi meningkatkan kemahiran Bahasa Melayu kepada murid-murid di sekolah. Seterusnya ialah 5 aspirasi pendidikan negara. Dalam 5 aspirasi tersebut, terdapat satu aspirasi sistem yang mementingkan murid untuk berinteraksi sesama sendiri iaitu aspirasi perpaduan. Dalam produk yang dicipta ini, murid dapat berinteraksi dengan murid lain bagi menyelesaikan aktiviti produk tersebut. Melalui interaksi dengan individu dari pelbagai latar belakang sosio-ekonomi, agama atau etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghargai kepelbagaian. Kesefahaman yang terbina akan menjadikan perpaduan seterusnya membentuk identiti nasional. Yang ketiga pula ialah 6 aspirasi murid. Salah satu aspirasi murid ialah aspirasi pengetahuan. Produk yang dicipta mementingkan keupayaan literasi murid. Kemahiran literasi ini merupakan kemahiran asas yang membolehkan murid mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan bagi membolehkan murid memupuk nilai diri sendiri, masyarakat dan negara. Oleh itu, murid dapat menguasai mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu. 4 pula ialah 11 anjakan. Anjakan kedua dalam tujuan kepada transformasi sistem pendidikan negara ialah bagi memastikan setiap murid menguasai kemahiran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Oleh itu, produk yang dicipta ini amat menempati sebelah anjakan tersebut. Akhir sekali ialah implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Implikasinya kepada guru. Transformasi pendidikan negara memerlukan guru berperanan memastikan generasi muda diberikan pendidikan berkualiti seiring pendidikan di peringkat global. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan ABM ini, guru berkeupayaan untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Mencorak kualiti pengajaran, kebolehan menyusun organisasi pembelajaran, kebolehan mencorak iklim dalam bilik darjah dapat dikaitkan menerusi alat bantu mengajar ini. Hal ini kerana guru akan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid melalui produk tersebut. Implikasi yang seterusnya ialah guru menjadi suri teladan. Jika dilihat ketika mengendalikan alat bantu mengajar ini, guru secara automatiknya akan menjadi pendorong kepada murid untuk membantu mereka dalam aktiviti pembelajaran tersebut. Oleh itu, murid akan memandang tinggi dan menghayati pembelajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Guru juga telah berusaha untuk menghasilkan murid yang dibangunkan dengan identiti nasional yang kukuh melalui aktiviti pengajian dan pembelajaran tersebut. Ini amatlah bersesuaian dan menepati dan tepat hal ini amatlah bersesuaian dan tepat menurut falsafah pendidikan guru di mana dalam FPG ini ingin menghasilkan guru yang mempunyai kesedaran dan pemikiran untuk mengendalikan pengajaran dan pembelajaran secara interaktif bagi perkembangan potensi murid. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.